Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Pasal Sumare transfer saga ni, kita mesti akan apply pasal FIFA punya transfer law. So, kalau law ni aku lagi suka Juan olah. Juan, kau cerita banyak sikit pasal transfer law ni. Okay, lawyer kedai kopi. So anyway, dia transfer ni kalau daripada kelab domestik kepada satu kelab domestik yang lain, masih lagi di bawah undang-undang FAM. Okay. So sekarang ni masalahnya FAM dia tak kongsi law pasal RSTP ni, status and transfer player in terms of domestic ni dia tak kongsi kepada umum. Kan? So masalah sikit. Kita hanya boleh speculate saja. Tetapi apabila Sumareh, seorang pemain Malaysia berpindah ke luar negara, dia very clear cut kau kena follow FIFA punya rules of status and transfer of players, RSTP. So ini very clear. So the procedure dia macam ini. Untuk Sumareh berpindah daripada satu pasukan ke satu pasukan yang lain, dia perlukan apa yang kita panggil ITC, International Transfer Certificate. Sijil perpindahan antarabangsa. Yang hanya boleh dikeluarkan oleh FAM. FAM kepada FA of Thailand. Okay? So Thailand kena minta selepas perjanjian Polistero dalam kes ini, Polistero dah ada perjanjian dengan Sumareh. So Polistero, FA Thailand mewakili Polistero akan minta FAM untuk release transfer kan, International Transfer Certificate, ITC ni. So FAM pula bila terima saja request daripada FA of Thailand, akan refer kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang. Okay, ini masalah dia. Okay? So bila dia kena minta kesahihan apa status Sumareh dengan Pahang. Okay. Jadi apabila Pahang pun ada isu dengan Sumareh, dia tak nak bagi. Dia kata kita masih ada lagi some disagreement, ada issues. Maknanya kita akan bawa benda ini ke tengah lah. Ke muka pengadilan. Jadi di situ akan ada masalah. Inilah yang buat FAM terpaksa reject request untuk ITC itu sendiri kan. Tetapi dalam FIFA punya law pula ada pula provision di mana FIFA boleh bagi kebenaran untuk bagi ITC sementara kepada Sumareh supaya Sumareh ni bolehlah pergi berpindah ke Polistero ataupun keluar negara untuk bermain bola. Kerana FIFA itu sendiri dia tak nak pemain itu tak main bola. Pemain bola ni dia nak cari makan, dia kena main bola. Jadi dia kena cari jalan untuk dia bermain bola. Okay. Tapi yang pentingnya di sini, disagreement ataupun masalah ini hanyalah antara Pahang dan juga Sumareh. Bukan antara Pahang dan juga Polistero. Tak ada kena-mengena. Sebab by definition, Sumareh itu bila dia aktifkan klausa 8.7, dia sudah jadi free agent. Kan? Free agent. Pahang itulah yang perlu di-highlight kan? Tidak. Dia bukan, Sumareh itu bukan milik Pahang lagi. Dan Sumareh itu boleh berbincang dengan siapa-siapa pun. Siapa-siapa itu termasuklah pasukan-pasukan domestik di Malaysia ni sendiri. Dia boleh sembang dengan Selangor. Dia boleh sembang dengan JDT. Dia boleh sembang dengan Kuala Lumpur kalau dia nak pun. Tak ada masalah sebab dia ejen bebas. Kan? Jadi semua orang boleh telefon dia dan offer di kontrak atau negotiation. Kalau aku International Transfer Certificate, kau boleh cerita lebih sikit lah pasal ni? Okay, dia sebenarnya bila seseorang player tu berpindah, FIFA ni dia ada satu sistem, dia panggil TMS lah, Transfer Matching System. Dia orang kena key in detail pasal player apa semua, dan bila dah ada agreement, ITC apa semua tu akan through TMS ni. Itu yang terkini lah. Even rasanya FAM pun ikut prosedur yang sama. Jadi kalau ikut daripada ni, kalau ikut dia punya prosedur dekat FIFA ni, bila Thai FA request on behalf of the Polistero,
FIFA kena FAM kena respon dalam masa 7 hari. Jadi kalau katakan rejected, Okay. dan tak ada tak ada respon contoh daripada FAM dalam 30 hari, FIFA akan keluarkan ITC lah macam tadi. Macam kes ni itulah dia. Provisional ITC. Provisional. Dan lepas tahun katakan benda ni dah settle lah kan. Dia dah boleh dapat permanent ITC lah lepas tahun. Dia lagi best. Aku nak semarakkan kepanasan ni. Kita cerita pasal Pahang versus Sumare. Okay, maksudnya masa mula-mula Sumare hilang, Pahang attack. Betul After that, Sumare muncul, they activate 8.7 clause. Lepas tu, kalau tak silap aku, right after that, kita dengar pula Sumare sign dengan Polistero. Kenyataan akhbar ni macam-macam tu. Korang setuju dengan aku Dia, Pahang pun ada keluar press statement, and after that, media memang confirm lah. Membakar sana, membakar sini lah. So, is it, maksud aku, berat salah tu ke Pahang ataupun ke Sumare? Okay, dia senang je sekarang ni. Siapa yang buat silap? Kalau kita tengok daripada cerita Sumare, kita nampak Pahang ada culas dari segi pembayaran gaji. Itu memang kesilapan daripada Pahang FA yang boleh menyebabkan Sumare boleh lepaskan diri. Sekarang ni Pahang FA pula kata dia tak ada culas dari segi gaji. Tapi at the same time dia keluar satu kontradik punya kenyataan. Dia cakap kita boleh berbincang. Jadi kat situ jadi persoalan. Kita bukan nak cakap Pahang salah ke Sumare salah. Ni kita macam kita cakap tadi, kita pun dapat information sana sini. Kan? Tapi itu gambaran yang kita nampak sekarang. Dan tak rasa Sumare akan saja-saja aktifkan clause 8.7 kalau tak ada apa-apa masalah. Betul. Dan siapa yang advise Sumare, mungkinlah dia ada agent, mungkinlah dia ada manager, dan dia mungkin juga refer mana-mana peguam dan sebagainya. Kan? Jadi diorang buat ikut pada prosedur, dan dia dah activatekan tu macam Juan cakap tadi 4 Ogos. Maknanya sebelum daripada kenyataan yang cakap Sumare tak datang training sebulan, dia dah bagi dah notis. Sama ada notis tu dipertimbangkan dengan sewajarnya, dia ambil serius oleh Pahang FA dan sebagainya, tu kita tak pasti. Jadi bila macam tu, dia orang mungkin bila bertindak tu dah terlewat. Betul. Dia kalau ikut klausa 8.7 tu, 8.7 itu merujuk kepada majikan tidak bayar gaji. Very clearly cakap kat situ kan. Jadi di situ Pahang kena bagi tahu yang betul atau tidak dia bayar gaji ke tak. Sama ada bayar gaji tu cukup atau tidak. Kan. Jadi kalau tengok kenyataan tu nampak macam dia bayar. Tapi kalau dia bayar, kenapa Sumare nak kena aktifkan clause tu? Itu je lah. Masalah je impact dia. Ada setengah, kalau tengok examples of transfer kan, dalam antarabangsa punya scene ni, ada kadang-kadang ada examples yang di mana apabila minta ITC dan tak dapat, ada klub yang macam ni risiko kepada aku kan. Ada yang tak nak proceed dengan transfer tu kan. Nasib baiklah Polistero masih lagi proceed dengan transfer tu. Kalau tidak nanti Sumare nanti dia tergantung lah kat situ. Lagi jam terus tak guna mana. Ya betul. Tapi nampak gayanya, kalau tanya aku, mungkin dia still akan main dengan Polistero. Kalau betul ada masalah dengan kontrak dia, Pahang boleh. Kalau betul lah menang pun, dia hanya melibatkan duit saja. Mungkin Sumare dia akan minta lah, dia akan tebus. Mungkin dia ada 1 tahun lagi kan. Kontrak tu dia suruh tebus. Dia akan denda Sumare untuk 1 tahun kan. Tapi Sumare masih lagi bermain dengan Polistero. Dia tak adalah nak ambil balik kontrak itu. Aku tak rasa that will be the case lah. Tapi bila semua jadi, after all happen, aku sangat setuju bila kita pot bola, kita mesti ada something positivity. So do you agree with me if I said that kita akan ada lesson learn? Maknanya benda yang jadi ni dia akan bagi
pembuka mata, bagi player-player lain realise yang mesti ada lesson learn from what is happening now. Dia ada dua side lah kalau kita tengok. Satu dari segi kelab. Kita tak cakap persatuan lah. Kita nak tukar FA, PFC. Kita cerita pasal kelab. Alright. Kelab nombor satu, dia kena jaga kebajikan pemain dia. Okay. Bukan hanya pemain, sebenarnya keseluruhan daripada dia punya organisasi tu dia kena take care. Maknanya kalau dia kata dia nak bayar gaji, berapa dia nak bayar gaji, berapa dia nak bayar bonus, apa je remuneration yang dia nak bagi, dia kena bagi. Dan dia kena bagi on time. Kalau dia ada masalah, dia jangan tunggu bila sampai dah tahu pelanggaran kontrak tu boleh menyebabkan masalah-masalah macam ni untuk bertindak. Betul. Ataupun lepas orang dah bertindak baru kau nak bertindak. Kan? Biasa macam tu, man. Itu yang dia kena jaga benda-benda macam ni. Lepas tu dari segi pemain sendiri. Pemain sendiri pun dia kena tahu untuk protect diri dia. Satu, mana-mana lah. Ni bukan cakap pemain lah. Orang kita ni memang kalau apa je benda, kontrak ke, instruction ke, apa je lah. Memang tak baca. Kan? Kita pasang TV, kita on plug, jalan. Lepas tu kalau tak boleh, kelang kabut. Baru nak cari. Kan? Baru nak silap balik. Kita, kebanyakan daripada kita, kontrak kerja pun biasa kita tak baca. Betul. Jadi kita tak tahu. Bila ada setengah masalah, halal-halal bila kena buang kerja dan sebagainya, baru kita tahu. Sama lagi juga dengan pemain. Macam ni. Macam contoh kontrak bila kita beli rumah kan. Banyak lagi gitu kan. Memang sains sini. Itu je. Okay. Jadi macam player ni sekarang ni dah era profesional dan diorang dengan diorang punya gaji dan sebagainya, rasanya tak ada masalah untuk ada lawyer-lawyer untuk paling-paling tak mungkin boleh minta bantuan dengan PFM untuk go through diorang punya. Aku agree. Tak perlu dia bila orang offer je kau nak kena sign on the spot. Kalau kau tak ada orang yang boleh advise sama ada kau punya kontrak tu macam mana, dan dapatkan bantuan profesional. Kan? Jadi dia boleh tahu detail. Profesional tu mungkin boleh summary-kan orang dia. pun, apa kau pemain punya pun macam ni. terlupa pasal PFM ni, man. Ya. Itu satu lagi topik yang menarik lah. PFM ni apa peranan dia kan. Nanti kita sembang. Jadi semua perkara-perkara ni sebenarnya bukanlah untuk cakap macam pemain ni ambil kesempatan dekat kelab. Betul. Ataupun kelab ambil kesempatan dekat pemain. Dia kira win-win situation. Kau ambil dia untuk bekerja sebagai pemain bola sepak untuk menggunakan nama kelab kau. Dan kau janjikan dia apa, kau bayar. Pemain kena buat dia punya tugas, datang latihan, bagi komitmen dan sebagainya untuk pastikan dia membayar balik dengan khidmat dia yang profesional. Jadi win-win. Jadi tak bolehlah nak ambil kesempatan dan sebagainya. Betul-betul. Satu lagi kita nak highlight, pemain itu sendiri mungkin akan ada orang-orang yang berkepentingan kan. Kadang-kadang ni orang yang kita ingat kawan kan, tetapi kena tikam belakang. musuh dalam selimut kan. So macam itulah. Kadang-kadang ada orang nak ambil peluang daripada pemain ini kan. Pemain ini dia star, dia bagus, tapi mungkin dia agak lemah dalam undang-undang. So dia ambil kesempatan kan. Okey, aku boleh dapatkan kau bekerja dengan klub ni dengan harga sebegini. Sekian. Lepas tu dia deal dengan klub A, lepas tu dia bawa pula deal klub A ni pergi ke klub B kan. So benda yang the dealings are not done in the proper manner kan. So pentingnya pemain profesional itu untuk faham dia punya rights as a player kan. So kita lupakan Sumareh itu, kita jangan tengok Fokus kat situ fokus Sumareh dengan Pahang. Kita lihat seorang pemain profesional dengan kelab profesional. Betul. Macam mana rundingan itu berlaku. Untuk dia bekerja, dia kena ada kontrak. Dan kontrak ni dia kena go through. Dan kalau dia tak faham, dia kena ada cari orang yang dia dipercayai kan. Boleh bantu dia. Dia kan. Sama juga apabila dia ada masalah, dia tidak dibayar gaji, sesuatu yang biasa di Malaysia ni, walaupun tidaklah membanggakan, tetapi benda yang kita selalu tengok kan, benda yang kita selalu dengar
Benda-benda ni yang kita kena fokus kan. Kan? Benda-benda Ya. macam inilah dalam kontrak itu, apabila aku tak bayar, apa aku kena buat? Kalau aku kena tulis surat notis kepada majikan, suruh aku bayar, macam mana nak bagi notis? So in details, orang panggil the devils tu is in the details. Kan? Unless you tak baca kontrak, kan? Senang-senang je orang main kau. Juan, Amin, last word. Last word, kita harap Somare Saga ni akan selesai lah. Pahang mungkin ada dia punya point dia, kenapa dia kata benda ni dengan Somare sebenarnya tak ada apa masalah dan sebagainya. Dia kena bawa ke peringkat mungkin FAM dan sebagainya untuk selesaikan. Somare sendiri dia mungkin perlukan advice daripada lawyer atau orang yang lebih mahir untuk dia bantu dia selesaikan masalah ni dengan Pahang. Kita tak nak lah. Yalah, Somare pun Pahang banyak bantu dia. Pahang pun dah banyak dah Somare tabur bakti. Jadi dua-dua kita tak nak lah berakhir dengan senang cakap, satu kalah jadi arang kan. Macam tu kita tak nak. Biar dia selesai cara baik. Okey. Pada semua penyokong di luar sana, korang kena ingat Muhammadu Somare ni adalah salah seorang daripada pasukan Harimau Melaya. Hentikan spekulasi, tingkatkan positivity. Thanks for watching, thanks for listening. This is Sport Bola, where guys talk about football. Ciao.